A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita berjumpa sekali lagi bersama-sama pada malam ini dalam slot bicara sihat dan bisnes episod yang kelima. Alhamdulillah dah sampai episod yang kelima kita. Jadi apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Saya harapkan semuanya sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan. Baik, insya-Allah pada malam ni apa yang kita ingin bicara, topik yang kita ingin kongsikan. Okey, baik. InsyaAllah pada malam ini tajuk yang saya ingin kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan ialah tajuknya alergi dan peranan YKS Dr. Berry. Agak panjang tajuk ni. Dan saya milih tajuk alergi ni kerana saya percaya kebanyakan orang mengalami masalah alergi. Dan insya-Allah mudah-mudahan perkongsian malam ni mampu memberi pencerahan kepada kita. Bukan sekadar orang yang mengalami alergi, bahkan kita pun orang yang tak mengalami alergi, kalau kita berada di sekeliling orang, orang-orang yang tersayang oleh keluarga kita, sahabat kita, sesiapa saja yang kita lihat mereka ini mengalami masalah alergi, maka kita tahu nak buat sesuatu. Kita tahu mengambil tindakan yang betul. Baik, pertama sekali kita kena belajar apakah itu alergi. Siapa tahu sini apakah itu alergi? Semua orang tahu alergi itu ialah alahan. Kan? Okey, baik. Alergi ini ataupun alahan sebenarnya satu tindak balas hypersensitif yang berlaku apabila sistem pertahanan badan bertindak balas terhadap bahan asing yang memasuki badan. Ya. Okey, apakah bahan asing yang masuk badan ni? Okey, baik. Jadi penyebab-penyebab alahan ni antaranya ialah pertamanya haiwan peliharaan ataupun binatang ataupun serangga. Bulu ke, cakaran ke, air liur ke, kutu ke, sengatan dia ke. Okey, kemudian tumbuhan. Tumbuhan ni sama ada dia bunga, cecair dia, ataupun tumbuhan pokok beracun ataupun kulat yang beracun. Kan? Kemudian getah. Penggunaan sarung tangan, belon dan lain-lain bahan yang bergetah, mungkin ada orang alergik ya pada bahan bergetah. Kemudian bahan kimia seperti sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, softener, pelembut, wangian ya. Kemudian makanan pun juga ada seperti susu, telur, seafood, kekacang, gandum dan juga tak terkecuali cuaca. Ada juga orang alahan alergi pada cuaca. Sama ada suhu terlalu panas ataupun suhu terlalu sejuk, kan? Mungkin dia akan mengalami tindak balas alahan. Juga ubat-ubatan seperti ubat antibiotik, ubat tahan bius sakit, ubat bius dan sebagainya. Ya? Dan ada juga yang alergi pada logam, alahan pada emas ataupun besi. Jadi apabila seseorang makan ataupun terkena bahan alahan, maka sistem imun akan memberikan satu tindak balas hypersensitif, iaitu memberi respon yang berlebihan yang akan mengakibatkan alahan. Contohnya, hidung akan berair, kemudian mata pun berair, kemudian bersin, gatal mata, ya, cirit-birit, kulit gatal, ruam merah, pening, urtikaria ataupun orang kampung biasa panggil kaligata, muntah dan kahak jadi banyak. Dan macam-macam lagi simptom alahan. Baik, reaksi alergi ni sebenarnya ada dua jenis. Satu dipanggil ringan, contohnya rasa loya, rasa pening kan. Dan satu jenis lagi ialah jenis yang serius. Contohnya seperti sukar bernafas, tidak selesa pada bahagian dada, pitam. Baik, tempoh masa untuk reaksi alergi ni ada yang berlaku serta-merta ataupun beberapa minit selepas terdedah kepada bahan alahan, allergen. Dan ada juga yang berlaku kepada esok harinya ataupun beberapa hari ataupun beberapa minggu. Ya, tidak semestinya pada masa yang sama. Baik, apa yang penting ialah sebenarnya kita mengenal pasti tanda-tanda alahan itu tadi. Dan untuk kita tahu apakah tindakan yang sewajarnya kita ambil sebelum berlaku keadaan yang serius yang boleh membawa maut. Apakah dia keadaan yang serius tu yang boleh membawa maut?
iaitu kita panggil dengan nama anafilaksis. Anafilaksis. Anafilaksis ni satu reaksi alahan yang amat serius yang terjadi secara tiba-tiba dan boleh membawa maut. Jangan main-main tuan-tuan dan puan-puan, alahan ini kalau ringan tiada masalah, kita boleh hilang dalam masa yang singkat dan kita boleh uruskan dengan baik. Tetapi kalau berlaku dengan teruk, reaksi itu sangat serius, dia boleh membawa maut dan dia berlaku secara tiba-tiba. Ini yang kita nak kena pasti. Apakah gejala ataupun tanda-tanda anafilaksis? Pertama, pada kulit. Pada kulit ni ruam-ruam yang gatal. Kemudian kulit kemerah-merahan, terutama di bahagian muka, flushing, ya. Dan berlaku pembekakan di bahagian bawah kulit yang dipanggil angioedema, seperti kelopak mata dan bibir. Kalau tengok gambar sebelah ni, merah kemerahan daripada pipi muka sampai ke bawah merah, kemudian mata bengkak tak boleh nak buka, kan? Mulut membengkak, sampai kan ada satu keadaan sampai lidah membengkak pun ada. Susah nak minum air pun ada. Muka membengkak begini. Kemudian timbullah kulit-kulit gatal-gatal, ya. Ini antara gejala-gejala anafilaksis pada kulit. Gambar-gambar lain kita boleh tengok. Ya. Seperti ini. Urtikaria penuh di bahagian depan, belakang badan, tangan semua penuh. Pruritus, ya. Flushing pada bayi pun boleh berlaku. Dan angioedema pada kanak-kanak pun boleh berlaku. Tengok gambar di bawah ini. Ya, budak-budak ni kesian, ya, matanya pun membengkak, mulut pun daripada orang tua pun boleh jadi, orang dewasa pun boleh jadi lidah membengkak. Kemudian dalam bahagian dalaman pun bahagian saluran pernafasan pun membengkak. Ya, pembengkakan ni sebenarnya terjadi sebelum terjadinya pembengkakan ataupun angioedema, seseorang ni dia akan rasa panas ataupun haba pada bahagian alergik. Ya, kalau di muka dia akan rasa macam heat je, panas pada bahagian muka. Kemudian dia akan disusuli dengan flushing, merah. Daripada panas, merah, kemudian akan membengkak. Membengkak. Baik, gejala ini pula akan seterusnya membawa kepada saluran pernafasan, di mana lapisan mukosa pada saluran pernafasan akan membengkak. Sebenarnya indikator yang nampak bengkak pada muka, bibir, lidah dan mata ni, dia menunjukkan bahawa bahagian dalaman saluran pernafasan pun akan membengkak. Bila membengkak, dia akan menyempitkan saluran pernafasan serta menjadikan orang sukar untuk bernafas, dan setengahnya akan membawa pernafasan bunyi bising. Bunyi bising ni bermaksud bunyi whistle. Kalau tengok gambar sebelah ni, saluran pernafasan akan membengkak sehingga menutupi. Asalnya saluran ni normal, luas, terbuka, ya. Asalnya ada ruang untuk berlaluan udara. Lama-lama dia akan mengecil bila membengkak sampai sempit, menutup ruang. Dan kadang-kadang kalau di bahagian mulut, lidah membengkak, bibir membengkak, susah nak masuk air nak makan. Pada ketika ini nak masuk linzi pun agak susah sebab dia tak boleh nak telan. Saluran dah menyempit. Dan tekak yang akan membengkak ni akan menjadikan suara menjadi kasar dan terasa seperti sesuatu sangkut dalam tekak. Baik, yang ketiga ialah tanda anafilaksis pada saluran pencernaan, ya, dan pemakanan, di mana orang yang mengalami anafilaksis ini akan muntah-muntah lebih banyak daripada biasa. Kalau yang ringan, dia tak muntah banyak, dia akan muntah dalam kadar yang sedikit. Tapi orang yang teruk alahannya, dia akan muntah, kan. Kita nampak tu sangat teruk, severe, kan. Kemudian dia akan cirit-birit yang kadar yang banyak. Kalau orang yang ringan, dia akan cirit-birit mungkin sekali, kuantitinya pun tak banyak. Tapi orang yang berteruk alergi alahan, cirit-biritnya kadang banyak dan kadang-kadang lebih 3 kali. Sama ada dia sangat banyak satu masa ataupun dia berulang-ulang lebih 3 kali masuk bilik air. Contoh macam sebelah ni, Bristol Stools Chart, kita tengok pada tahap yang ke-7, di mana orang yang severe diarrhea ni, tahap yang ke-7 najisnya, dia keadaan liquid, tercair konsistensi dia, tidak ada solid, tidak ada berpejal. Ini petanda kepada masalah anafilaksis saluran pencernaan pemakanan. Yang ketiga, sakit perut, stomach cramp. Maknanya perut mengalami kekejangan. Orang tu sakit sangat perut, macam cramp, sehingga dia tak boleh nak tahanlah sakit yang sangat. Bukan sakit memulas, bukan sekadar sakit yang memulas, tapi dipanggil stomach cramp ni macam rasa kekejangan pada perut.
Okey. Kemudian gejala seterusnya ialah gejala anafilaksis yang seterusnya ialah pada jantung dan saluran darah. Di mana orang ini akan mengalami tekanan darah yang rendah. Bila bila seorang tu mengalami keradangan, dia nak balas daripada alergi, maka saluran darah akan membengkak. Bila saluran darah membengkak, saluran darah akan membesar, maka tekanan darah akan jadi rendah. Kemudian tegupan jantung akan menjadi terlalu laju ataupun sama ada terlalu perlahan pun boleh jadi. Jadi kalau tengok tekanan darah ni normal kita adalah antara 120, 180 120 atas, 120 atas, 80 bawah. Tapi kalau bila tekanan rendah, dia di bawah lagi boleh jadi 90, 60 atas 90 bawah 60 ke bawah. Cuma kalau siapa yang biasa ambil tekanan darah dia tahu. Tapi inilah antara yang kita boleh nampak. Kemudian kesan tanda-tanda berikutnya pada sistem saraf dan pusat. Di mana orang yang anafilaksis ini dia akan sakit kepala, berdenyut-denyut sangat. Kemudian sampai tahap yang teruk dia akan jadi sawan. Jadi sawan, kemudian bila sawan dia boleh jadi pengsan dan tidak sedarkan diri. Nampak bahaya kan bila orang tu mengalami alergi yang sangat teruk. Jadi, apa yang kita boleh buat bila berlaku gejala alergi ataupun alahan yang sangat teruk ini? Maka segera pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Bila pergi hospital tu pergi kat mana? Pergi kat bahagian kecemasan dan trauma. Bahagian yang ada ambulans tu terus bawa ke situ. Jangan pergi pintu lain, tidak. Pergi terus ke bahagian kecemasan dan trauma ni yang biasa nampak di hospital ni. Bawa pergi ke situ, di situ memang ada pegawai perubatan yang bertugas khas untuk menghandle, menangani masalah begini. Dia dah siap peralatan dah supaya tindakan segera boleh diambil. Sebab apa? Sebab anafilaksis ini boleh berlaku pantas. Kalau kita lambat mengambil tindakan sehingga pembekakan itu mengganggu dia untuk bernafas lalu tertutup, mengakibatkan dia tidak cukup oksigen dan boleh membawa maut. Ketahuilah bahawa otak ni kalau nak hidup tanpa oksigen, dia hanya boleh survive antara 5 hingga 6 minit sahaja. Sebab itu kena ambil tindakan segera. Tindakan segera, telefon saja, bawa ke hospital ataupun kalau jauh rasa tak boleh bawa, telefon saja ambulans 999. Ini info berkenaan dengan alergi ni kita boleh saya rujuk daripada portal MyHealth Kementerian Kesihatan, juga beberapa rujukan lain yang saya sebut dinyatakan di sinilah. Okey, baik. Jadi bagaimanakah produk Shuangho boleh membantu kita dalam 3 keadaan ini? Pertama, untuk mencegah alergi. Kedua, ketika seseorang itu mengalami alahan ringan sederhana. Dan ketiga, pada keadaan anafilaksis, yakni kritikal. Mari kita tengok bagaimana. Kan? Baik. Pertamanya ialah pada situasi pencegahan alergi. Jadi semasa seseorang tu belum mengalami alergi alahan, maka ini boleh cegah lagi. Pertamanya, hindari punca alergi buat sementara waktu. Cuba elakkan makan ataupun berhadapan dengan punca alergi tadi. Ya. Kemudian yang kedua, jaga kebersihan. Khususnya yang alahan pada habuk. Ya. Jaga kebersihan, kerap membersihkan rumah daripada habuk, dan pembersihan itu perlu dilakukan dengan cara pakai mask, pakai penutup muka. Sebab nanti kalau tak pakai mask, bersih habuk yang sedikit pun akan mengganggu dia, akan mengakibatkan dia bersin, gatal-gatal muka. Jadi lebih baik pakai mask supaya dia boleh memudahkanlah kerja pembersihan. Kemudian satu lagi ialah pada waktu pagi kena buka tingkap. Buka tingkap pada waktu pagi supaya ada pengaliran udara dalam rumah dan cahaya matahari boleh masuk. Ini pun saya dapat tahu bila dulu saya pernah dengar di satu slot rancangan kesihatan di Radio Aikin, ada satu pakar ni, dia kata orang tanya dia macam mana nak kurangkan habuk dalam rumah. Nak kurangkan habuk dalam rumah. Dia kata kalau boleh pagi-pagi tu buka tingkap. Buka tingkap supaya cahaya matahari boleh masuk. Kemudian peredaran udara pun berlaku. Begitu. Jadi saya tak langsung boleh matikan hama, ya, mengurangkan habuk dalam rumah. Itu salah satu caranya. Pembersihan pun boleh lakukan, ya. Itu sebabnya lah pagi. Pagi cahaya matahari tak terlalu panas, kan. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, apa yang kita boleh buat untuk mencegah alergi? Amalkan CEO Cafe. Kemudian kalau ada bajet lagi, makan Nutri Tablet. Nutri Tablet Linzin. Nutri Tablet ni Linzi campur pollen dalam kapsul. Mudah diambil dan harganya pun berpatutan. Ambil lah 5 biji sehari. Kalau kurang lagi tu
takut tidak efektif, ambil 5 biji, lebih lagi bagus. Ya. Okey, kemudian amalkan pengambilan lactoberry. Lactoberry 4 sachet satu hari. Ya, 4 sachet satu hari. Ambil waktu bila? Ambil waktu pagi pun boleh, kan, waktu sebelum tidur pun boleh. Lactoberry di sini ada satu kotak 30 paket, harganya RM70, agak ahli, harga runcit RM84. Kalau kopi, CO Coffee, satu kotak ada 20 paket. Kita ada yang ada gula, iaitu warna emas, dan tanpa gula warna silver. Harga RM40 satu kotak, harga runcit RM46. Ini kita boleh amalkan. Ya, kita boleh amalkan untuk pencegahan. Sebenarnya lactoberry ni, kenapa kena amalkan sebenarnya? Wajib lah compare dengan, berbanding dengan katakan tak boleh minum kopi, kan. Benda wajib yang saya cadangkan mesti ambil ialah lactoberry. Kenapa kena ambil lactoberry ni? Sebab lactoberry ni memang ada kandungan yang memang ada fungsi yang sangat berkesan untuk menangani masalah alergi. Sebenarnya masalah alergi ni boleh dicegah awal lagi. Ketika bayi lagi sudah boleh cegah. Ketika bayi lagi sudah boleh cegah masalah alahan. Banyak kajian, bukan satu saja, banyak kajian yang dijalankan tentang kebaikan probiotics ni. Probiotics ni sebenarnya sangat berkesan sebagai terapi alahan, terapi alergi, berfungsi sebagai imunomodulator, menyelaraskan sistem imun probiotik ni. Dan kajian juga ada menunjukkan tahun 2018, 2015 bahawa bayi yang diberi probiotics melalui susu ibu dapat mencegah daripada penyakit masalah alergi rhinitis, masalah asma dan juga eczema. Elok, sangat elok kalau ada ibu-ibu yang bakal jadi ibu yang menyusukan anak-anak, ambillah lactoberry dari sekarang. Ambil sekarang supaya anak-anak yang lahir ini dia dapat dilindungi daripada masalah asma, alergi rhinitis dan eczema. Ini yang kita boleh kata langkah pencegahan kita boleh ambil berdasarkan kajian-kajian terkini yang ada. Alangkah baiknya kita boleh buat. Ini pencegahan awal, kan. Kemudian pada kanak-kanak, dan juga boleh dilakukan pencegahan awal dengan cara galakkan anak-anak ini makan lactoberry daripada makan jajan, gula-gula. Bagi lactoberry makan supaya mereka ini dapat tahan, dapat antibody yang baik, dapat melindungi diri mereka daripada eczema, alergi rhinitis dan asma. Nampak tak, kan? Kita boleh cegah daripada awal lagi. Untuk tuan-tuan yang nak cegah juga, boleh ambil beberapa siri produk Yongkin Lindsay yang general. Antaranya seperti yang tadi saya sebut, Nutri Tablet ni, kan, ataupun Nutri Health ni, yang mana dia gabungan Lindsay Jahe dengan pollen dalam satu kapsul ini. Maka harganya RM78 saja, ada 60 tablet. Jadi kita mungkin boleh makan sebaris, kalau boleh makan sepapan, kan, sebaris, makan sebaris pun bagus, kan. Kenapa saya kata kena amalkan Lindsay? Sebab Lindsay ni dia ada fungsi yang sangat mustahak untuk menangani masalah alergik, iaitu apa? Memperbaiki alahan pada kandungan phytoterpenes. Dalam Lindsay kita ni, mana-mana Lindsay pun, YK2, YK1, Jahe ataupun Lindsay targeted, kandungan wajib dalam Lindsay ialah bahan yang komponen yang utama ialah triterpenes. Antara penting triterpenes ni ialah memperbaiki alahan. Sebelum-sebelum tu adalah fungsinya melaraskan daya imuniti, mengurangkan kolesterol, mempergiatkan pembentukan trombus, memperbaiki kekenyalan pembuluh darah, menambah sifat pengalian darah, mempergiatkan fungsi penyahtoksikan hati dan limpa dan memperbaiki alahan. Ini sangat bagus. Sangat bagus untuk kita supaya kita boleh memperbaiki masalah alahan kita. Okey. Pilihlah mengikut bajet kita. Kalau lebih lagi, ambil Jahe Lindsay. Harga RM141, ada 66 kapsul. Ini kapsul. YK1 ni pun kapsul. Ada 60 kapsul, harga RM270. Kalau lebih lagi, YK2. Kalau rasa besar, bajet, boleh ambil YK2. Cuma YK2 sekarang ni stok dia sudah makin menyusut, kan. Sebab kita beri keutamaan pada Lindsay bersasar yang lebih membantu orang untuk membantu orang lebih berkesan lagi. Sebab kadang-kadang kita masalah sekarang ni Lindsay, bukan masalah Lindsay, masalah kesihatan kita sekarang ni lebih pelbagai zaman moden ini. Jadi perlu satu benda yang lebih spesifik bertindak
pada masalah tersebut. Antaranya masalah alergi, masalah buah pinggang, ya, masalah liver. Jadi kita ada linzi lain yang kita beri nama dengan Yunkin I. Salah satunya lah, kita ada banyak YKI, YKB, YKK, YKC, dan akan datang ada lagi produk Yunkin lain yang mana setiap yang saya sebutkan tadi ni dia ada kelebihan dan fungsi tertentu untuk masa tertentu. Antaranya YKI ni, Yunkin I Ganoderma. Kalau tadi yang tablet, Jaha Nutri tablet dalam bentuk tablet, Jaha kapsul, YK1 kapsul, YK2 kapsul. Tapi kalau untuk Yunkin ni, dia datang dalam bentuk serbuk. Serbuk dipaketkan individu 20 paket satu kotak. 20 paket satu kotak dalam bentuk serbuk. Jadi yang ni memang khusus targeted untuk mengatasi masalah, tengok di sini, memperbaiki gejala alahan ringan seperti allergic rhinitis, urtikaria, menentang virus, mencegah selsema, mengurangkan simptom selsema, modulasi imun. Mana memang sangat sesuai untuk dia mengambil YKI lah sebenarnya. Kan? Kalau bajet boleh ambil YKI bagus untuk mencegah. Mencegah ni maknanya kita ambil hari-hari lah. Bukan untuk menangani alahan tapi untuk hari-hari. Macam mana cara ambil YKI ni? Kalau YKI ni dalam bentuk serbuk, kalau tuan-tuan boleh makan dengan baik dalam bentuk serbuk, makan begitu saja, tak apalah. Cuma nak beritahu YKI ni dia pahit. Dia pahit. Dia pahit ni lebih pahit pada kopi lah sebenarnya. Ya, kalau boleh buat macam tu, tadi makan macam tu. Tapi kalau nak makan cara lain, boleh dimakan dengan cara membancuh bersama kopi CO ni. Kalau bancuh kopi CO ni kurang sikit lah, boleh tahan sikit lah. Boleh lalu dalam mulut kita. Kopi CO. Itu caranya lah. Kalau saya amal begitu. Ataupun kalau tuan-tuan tak ada YKI, tapi nak amalkan dengan lebih efektif lagi, boleh ambil YK kapsul tadi, YK2, buka satu kapsul, tuang dalam kopi seperti mana Mr. Tereshima amalkan, kan, begitu. Cukup bagus, cukup bagus. Ya. Kita buat kapsul sebab dulu nak mudahkan orang telan lah. Kalau tidak, kan nak telan sachet, kan. Cumanya sachet ni lebih cepat bertindak, dalam tanpa melalui proses kapsul tu. Okey. Kedua, untuk mencegah lagi masalah alahan ni, pakailah, gunalah bahan-bahan yang semula jadi. Antaranya all purpose cleaner yang botol warna kuning ni, APC ni, serba guna untuk cuci pinggan mangkuk boleh, untuk basuh kereta pun boleh, cuci lantai boleh. Jadi tangan kita ni dia dilindungi daripada rosak bahan-bahan kimia toksik yang kita tak ketahui asal usulnya. Okey, kemudian kita ada sabun pencuci Go Eco liquid detergent warna purple ni. Yang ni kalau orang masalah pada fabrik, bila baju pakai sabun yang kuat sangat, kadang jadi gatal pada badan, maka tukarlah sabun ni Go Eco, memberi ketenangan pada jiwa kita, ketenangan pada kulit kita tanpa kita rasa takut lagi, selesa untuk pakai baju. Jadi APC ni, satu botol ni 500 ml, harga ahli RM19 sahaja, dan liquid detergent ni 1 liter satu botol, harganya RM45. Sebenarnya nampak harga mahal tapi dia jimat sebab dia bukan tuang pakai macam tu je. Dia sama seperti kita tuang sikit dalam mangkuk, kalau kita nak basuh pinggan, kan, tuang sikit dalam mangkuk tu, tambah dengan air, maka boleh pakai untuk basuh pinggan. Bahkan kalau ada ahli Syahhu yang berbangsa Cina, mereka kata satu botol Go Eco APC ni boleh dicairkan kepada 10 botol kosong Go Eco. Boleh separate lagi, dibancuh lagi 10 botol untuk penjimatan. Kalau pakai terus, dia boleh tapi dia agak pekat, jadi macam rugilah, kan. Jadi untuk penjimatan boleh bancuh lagi kepada beberapa botol. Okey, baik. Ini alternatif kita yang sangat baik lah, di rumah kita. Kemudian produk mandian kita. Tukarlah produk mandian kepada set V-Care, shampoo, shower gel, body lotion, hair serum, foaming dew. Supaya kita tak ada rasa lagi masalah merengsa pada kulit kita, alahan pada bahan-bahan tertentu yang merosakkan kulit kita. Ya. Okey, ini situasi untuk mencegah, kan. Bagaimana pula kalau orang tu sedang mengalami alahan ringan, alahan ringan ataupun sederhana? Maka pertamanya, jika dia gatal-gatal pada kulit, sapukan Green-Z. Sapukan Green-Z, ya. Kemudian jika sangat gatal, dah sapu dah Green-Z tapi masih gatal, nak garu-garu,
cuba basuh dengan Formin Dew ataupun basuh dengan Green Zee. Kalau Formin Dew tak ada, basuh dengan Green Zee. Maknanya basuh dengan air sampai dia berbuih, tinggalkan seketika. Nah, dalam 3-4 minit. Tinggal berbuih kan, tinggalkan seketika, 3 minit baru bilas. Nah, dah bilas tu lap kering, letak Green Zee. Kenapa saya kata Formin Dew? Formin Dew ni, saya guna Formin Dew, pertama saya lihat pada bahan dia. Kan? Oh, bahan bagus Formin Dew ni untuk kegunaan ni, untuk kegunaan gatal. Nanti saya cerita tentang Formin Dew. Maka saya pernah buat, bila saya terlalu gatal, terutamanya pada pelipat, pelipat siku, pelipat lutut, dekat cabang peha, biasanya kalau situ gatal, kulit situ dia mudah merah dan melecet. Jadi, apa nak buat? Green Zee pun tak jadi. Sebab gatal sangat, maka boleh ambil Formin Dew, basuh dengan Formin Dew sampai dia berbuih dan tinggalkan seketika. Ambil sikit Formin Dew kan, sapu bagi dia basah sampai dia berbuih kan, tinggalkan seketika, kemudian basuh. Dia boleh kurangkan rasa, dia boleh meredakan rasa gatal tu. Boleh cuba ya. Yang ketiga, semasa tengah mengalami alahan ni, tengah gatal mata, tengah bersin-bersin, hidung meleleh, gatal-gatal kulit, pening-pening sebagainya, boleh minum kopi. Kopi yang dibancuh bersama Yungkin I, YKI tadi. Bancuh, buka YKI, buang kopi, minum. Jangan fikir dah sedap tak sedap, fikir nak hilang alahan tu je. Kalau fikir sedap tak sedap, memanglah pahit kan, pahit. Tapi sebab kita nak hilangkan alahan. Apa lagi yang kita boleh buat? Sebab itu saja yang kita ada di rumah kita buat. Kemudian kalau masih gatal lagi, gandakan pada 2 sachet. Dengan 2 sachet. Kemudian minum. Kalau ada lagi baki serbuk Yungkin I, bilas dengan air masak, minum. Rugilah kan, bagi clear bersih. Kalau ada lactoberry di rumah, kopi tak ada, lactoberry ada, pun boleh lactoberry minum, makan 10 sachet. Kalau boleh bancuh lactoberry ni, bancuh 10 sachet dengan YKI. Kopi tak ada kan, ataupun kopi tak minum kan, lactoberry. Sebab lactoberry kita tahu fungsi dia tadi. Maka bancuh dengan air, minum. Boleh bancuh dengan air sejuk. Jangan bancuh dengan air suam, jangan bancuh dengan air panas, air sejuk ya. Okey, jadi kalau tak boleh minum kopi, gantikan dengan lactoberry tadi lah, bancuh dengan YKI untuk step yang kelima ni. Yang keenam, dah okey, settle, dah uruskan masalah alergik tadi, okey. Cuba kena pasti punca alahan, jauhi buat sementara waktu. Yang ketujuh, jika kita rasa punca tersebut daripada ubat-ubatan, maka beritahu doktor tentang masalah alergik ni. Beritahu doktor. Supaya doktor boleh pilih alternatif ubatan lain yang sesuai dengan keadaan kita supaya tak alahan. Ada orang alahan sebabkan ubat, maka doktor akan pilih alternatif lain lah. Ya, okey, baik. Kalau boleh, makan linzi lah. Makan linzi. Kalau doktor kata tak ada, kalau doktor kata susah nak dapat alternatif, makan linzi lah. Ataupun kita rasa tak nak, takut. Jangan takut sebenarnya, sebab memang ada alternatif lain. Cuma kita kena beri doktor. Sebab saya lupa nak maklumkan, sebenarnya alergik tadi yang kita cerita awal tadi, ada penyebab-penyebab alahan. Bukan semua orang mengalami alergi bahan, tidak. Ada orang ramai je yang tak ada masalah pun dengan bahan-bahan tadi. Kan? Tak ada masalah dengan cuaca panas, ada orang tak ada masalah cuaca sejuk, ada orang tak ada masalah dengan makanan ini, tidak ada masalah dengan haiwan. Tapi setengah orang ni, sistem imun dia terlebih sensitif. Maka dia menjadi alergik. Sistem imun dia hypersensitif, menjadikan dia respon alergik. Okay, itu yang dia masalah. Jadi bila tu kena consult dengan doktor tentang ubatan ni supaya gantikan ubatan yang lain. Okey, baik ya. Okey, kemudian ni Green Zee. Pastikan Green Zee sentiasa kita ada. Green Zee ni murah aja, RM14 harga ahli. Ya, dan satu tube 100 gram. Jangan risau, satu tube ni pelbagai guna. Bukan sekadar untuk gosok gigi, bahkan dia selamat. Dijamin keselamatannya sebab kita tak ada bahan kimia yang berbahaya. Kebanyakan bahan semula jadi yang selamat untuk semua orang, daripada bayi sampai orang tua. Ya. Okey, baik. Kemudian YKI ni tadi harganya 230 untuk harga ahli, satu kotak ada 20 sachet. Ya. Okey, baik. Makan dengan minum kopi pun sangat bagus. Bila orang yang mengalami alahan, ya tadi, minum dengan kopi sangat bagus. Bila saya gatal-gatal, saya kata dulu memang saya sangat serius masalah gatal alahan pada habuk ni. Saya mengamalkan kopi. Mengamalkan kopi alhamdulillah kuranglah
sangat kurang, sangat berkurang masalah alahan pada habuk ni. Kalau datang sekali-sekala datang bila terdedah terlalu banyak pada habuk, gatal muka, kan, makan dengan yungkit ais bancuh dengan kopi. InsyaAllah dia akan menghilangkan rasa alergik ni. Kadang-kadang tak tahu datang alergik mana, habuk ke sebagainya, kan, gatal muka ke, gatal sakit kepala ke sebagainya. Ini Formindew. Kenapa saya kata Formindew ini boleh mengurangkan, menenangkan rasa radang pada kulit? Sebab ni, kelebihan dua di bawah ni. Pertama, dia tidak menyebabkan keradangan pada kulit. Dia tak menyebabkan radang, bengkak, rasa gatal-gatal, tidak. Dia bahan yang lembut, melembutkan. Keduanya, dia meredakan alergi alahan pada kulit. Saya kata tu. Dia ada kandungan dalam ini, saya tak cerita panjang, tapi ada kandungan yang meredakan, melegakan alergi alahan pada kulit. Sebab tu kena ada ni Formindew ni. Formindew ni satu botol ni 90 ml, harganya RM24. Harga ahli, harga ahli RM24. Harga runcit RM29. Ya. Okey, baik, agak ahli lah kan. Sekarang kita ahli percuma. Jimat RM5. Betul tak? Okey. Ni fungsi-fungsi keberkesanan lactoberry kita. Okey. Kalau tengok sini, yang saya bulatkan sini, pertama di atas ni ialah memperbaiki alergi, mengurangkan risiko alergi pada bayi yang baru lahir. Nampak tak? Ya. Keberkesanan lactoberry ni memperbaiki masalah alergi, bahkan membantu mengurangkan risiko alergi pada bayi baru lahir daripada dapat eczema, rhinitis, ya, asma. Sangat bagus mengamalkan lactoberry. Kemudian orang tadi ada mengalami alahan ringan seperti tak selesa pada perut, ya, maka mengurangkan ketidakselesaan pada gastro-usus, bantu sembuhkan ulcer dan mengekalkan kesihatan usus, memperbaiki sembelit, tirit-birit, sakit perut dan gastroenteritis. Banyak orang yang tengah mengalami masalah ini, reaksi alergi alahan, ambil lactoberry. Kita tahu lah kan, lactoberry ni selamat untuk diambil dalam kuantiti yang banyak. Ambil je 10, 20, sekotak pun tak apa. Sehingga keadaan kita lega, sehingga cirit birit itu lega. Suka saya maklumkan juga, bila kita cirit birit ni, tuan kena ingat, kena hati-hati. Bila seseorang itu tengah mengalami reaksi cirit birit, pastikan pengambilan air minuman itu cukup. Sebab bila cirit ni, dia dah keluar banyak air ni, cirit ni, sebab dia alahan ataupun keracunan ke, bila cirit birit, jangan biarkan dia tak minum air banyak. Dia boleh mengakibatkan dia akan pingsan, pitam, lemah longlai. Maka pastikan dia minum air. Bantu dia minum air, botol air ke, bagi dia air. Sentiasa berikan dia air lah. Jangan biarkan dia terhydrate, ni boleh berbahaya. Okey, kemudian kalau bajet lebih lagi, kan, masalah kulit yang gatal-gatal ni boleh diatasi dengan cara mengambil YKS Ganoderma. Kenapa YKS Ganoderma? YKS Ganoderma ni dalam kotak saya highlightkan di sini, membantu merawat dermatitis dan meredakan masalah kulit. Cuba bayangkan kalau dia urtikaria, selalu urtikaria seluruh badan, gatal-gatal, kalau keadaan berterusan mungkin agak menyeksa. Jadi amalkanlah pengambilan UKS Ganoderma ni. UKS Ganoderma kita ni jangan risau, ada pendaftaran KKM dan harga ahli RM860 dan harga pasaran RM990. Satu botol ada 48 tablet. Dia tablet. Dia mudah diserap. Dan yang bagus ialah dia, saya cerita dulu kan, YKS ini dia kandungan asid lucidanik yang mana mudah untuk melepasi saluran darah yang halus. Ya, jadi banyak sangat kelebihan ini. Bukan sekadar membantu masalah kulit, bahkan bagus untuk otak, buah pinggang, hati, jantung dan usus kita. Ya. Okey, baik. Seterusnya, bagaimana pula untuk orang keadaan anafilaksis? Ya, baik. Produk Shuanghu untuk keadaan anafilaksis ini memang tak dapat bantu. So, terang saya cakap, bila seseorang tu dah keadaan anafilaksis, kritikal, bengkak semua ni, sebab kita kena ambil tindakan yang segera. Bantuan kecemasan awal perlu diberikan. Kerana kalau kita ambil tindakan yang tidak tepat, dia berkemungkinan akan membawa maut pada seseorang itu. Jadi, bawa terus ke unit kecemasan di hospital, ataupun kalau hospital jauh, hubungi 999. Cumanya sementara menunggu bantuan nak menghantar ke hospital, apa yang kita boleh buat? Pertamanya, kita kena betulkan kedudukan orang yang mengalami anafilaksis ini. Kalau kita boleh baringkan dia live flat seperti gambar ni, ataupun
dudukkan dia bersandar pada dinding. Jangan duduk atas kursi, tak boleh. Jangan duduk atas kursi, dudukkan di atas lantai dengan kaki lurus ke hadapan, sandarkan pada dinding, sandarkan pada dinding, luruskan kaki ke depan. Jangan berdiri, jangan duduk atas kursi. Kalau yang anafilaksi itu ialah bayi, pastikan dia keadaan dia mengiring. Jangan tegakkan dia, jangan uprightkan dia. Bagi dia mengiring macam nak menyusu, nak menyusu begitu. Itu salah satu posisi yang selamat untuk bagi dia okeylah sampai kepada bantuan, ya. Dan kalau orang tu mengandung ataupun memang dia muntah-muntah, maka posisi di bawah ni, baringkan dia mengiring atas rusuk kiri. Baring mengiring atas rusuk kiri. Seperti posisi gambar ni. Maka kaki kanan akan diangkat sikit ke atas, kaki kiri lurus lah. Di baring atas rusuk kiri. Ini adalah kedudukan posisi yang kita boleh bagi semasa menunggu bantuan. Sama ada di hospital, sebagai hospital, di kecemasan dia akan tahulah buat sementara tunggu bantuan tu. Baik, cumanya apa yang produk Syangho boleh bantu? Produk Syangho boleh bantu pasca anafilaksis. Selepas keadaan stabil, dah sampai di unit kecemasan, doktor dah bagi bantuan awal pada orang anafilaksis ni, maka selepas tu boleh ambil tindakan yang tepat, ya. Selepas pasca anafilaksis, supaya stabil, supaya keadaan anafilaksis ini tak berulang lagi pada dia. Antaranya pertama ialah perbaikilah sistem imun ini. Sebab terjadinya masalah alergi ini kerana masalah imun sistem. Sebab bahan-bahan alergi tadi yang saya sebut tadi kan, kita tahu orang lain okey je, tapi pada dia tidak okey. Ada orang kata pula satu keadaan lain, dia kata dulu saya guna ataupun saya makan ni okey je, tak apa-apa. Lepas tu saya makan kali ni tak okey pula. Sebab apa? Sebab bila dia makan kali pertama ataupun dia menggunakan ataupun dia first contact, bila dia first contact dengan bahan allergen tersebut, dia belum lagi mengalami hypersensitif. Sebab first contact itu sistem imunnya hanya mencipta sensitivity je. Dia belum lagi respon allergic. Sebab sistem imun itu hanya mencipta sensitivity. Bila kali kedua contact, sensitivity itu tadi menjadi hypersensitif, yang akan membawa kepada reaksi alahan alergi tadi. Sebab itulah kali pertama okey, kali kedua jadi lain sebab dia dah mencipta, dah ada sensitivity pada sistem imun dia. Sebab tu kena ambil linzi lah. Ni masalah imun sistem ni, perbaiki sistem imun kita, ambil linzi, konsisten makan linzi 2-3 bulan. Kalau boleh jadikan habit setiap masa. Makan linzi, makan lactoberry, amalkan kopi, makan YKI. Kemudian yang kedua, guna produk seperti Greenzy, Lactoberry, APC, Vicasel, sabun, mandian, tukar. Ya. Kalau rasa mahal, memang mahal. Cumanya cara kita nak guna juga, kita kena kita kena buat bisnes Syangho. Supaya kos untuk kita menggunakan produk Lindsay dalam gaya hidup kita jadi murah. Kenapa? Sebab kalau kita keluarkan belanja sendiri, contohnya, saya ambil contoh macam set allergy ni lah contohnya. Kalau kita keluarkan belanja sendiri, kos agak besar. Dan kalau ahli pun beli produk Lindsay, dia pun mengeluarkan jumlah kos yang banyak. Walaupun dia dapat bonus, tetapi bonusnya itu belum tentu lagi dapat menampung kos yang dia keluarkan. Dia macam mana ni? Macam mana cara nak bagi makan juga tapi tak mampu nak tanggung kos macam ni? Maka dia kena buat apa? Kena buat bisnes. Bila sebut buat bisnes ini, maknanya kita kena share kebaikan produk pada orang lain. Kita share kebaikan produk Lindsay dan bantu orang lain yang ada masalah kesihatan dengan produk Lindsay supaya apa? Apa yang kita dapat kita bantu. Bila kita bantu mereka, sampaikan kefahaman kepada mereka tentang maklumat kesihatan, tentang kebaikan produk, mereka pun akan membeli. Bila mereka membeli, apa kita akan dapat? Kita pun akan dapat PV mereka. Kita akan dapat manfaat dari PV mereka. Mereka yang beli itu dapat kekal PV mereka, tak terancam kan, tak terganggu dengan sistem ni, sebab sistem marketing kita memang sangat adil. Ya. Semua kita mendapat bonus tu sebab kita berkongsi pada mereka. Kita berusaha kongsi. Kawan kita beli kopi contohnya kan. Kawan kita beli kopi. Dia pun dapat 26 PV. Kita pun dapatlah kumulatif PV dia 26 juga. Sebab dia satu grup dengan kita. Ataupun kalau kita jual runcit kan. Kita pun dapat PV tu.
maka kita boleh dapat ekstra PV tanpa kita mengeluarkan modal beli produk dengan cara kita kongsi. Orang lain beli produk, orang lain guna. Cukup 10 orang, 12 orang, maka dah banyak kumpulan ataupun jumlah PV yang terkumpul untuk kita. Bantu kita dapat bonus banyak. Bila bonus banyak, kita kurang kos, kan? Tidak penatlah kita tanggung kos sendiri nak beli produk, kan? Bila kita buat bisnes, memang ringan lah. Sampai satu tahap, bila dah orang berterusan, network kita, jaringan kita ramai orang beli, kita pun keluar sikit je duit nak beli produk. Sebab bonus kita dah, network kita dah stabil, bonus kita dah besar dah. Sebab tu kena buat bisnes. Dipanggil bisnes. Kembangkan network kita, share kebaikan produk, bantu orang lain. Bukan sebab kita nak untung, tapi kita nak bantu diri kita sihat. Dan masa yang sama kita berusaha juga. Perasan tak? Kita nak diri kita sihat, dan masa yang sama kita bantu diri kita dan orang lain tu sihat. Bila kita cerita kat orang lain guna produk Lindsay, apa mereka dapat? Mereka dapat juga kelebihan produk Lindsay seperti mana yang kita nak. Mereka pun akan dapat sihat, kita pun dapat sihat. Dan kalau orang lain pula tanya, saya pun nak dapat macam upline saya, maka dia pun buat perkara yang sama. Berkongsi pada orang sekeliling. Itu cara kita nak menggunakan produk Shanghu, dan masa yang sama kita jana pendapatan untuk kita sentiasa menggunakan produk Lindsay, menguruskan masalah kesihatan kita dan juga membantu ekonomi kita. Okey, kalau dalam masalah konteks alergi ni kan, kalau saya lah, ya, saya daripada dulu lagi daripada dulu memang ada masalah alergi, ya. Hidung saya selalu berair pagi-pagi, kan. Kemudian sampai ke setengah hari tu berair, pada pagi sampai ke 10 pagi, 11 pagi berair lagi. Jadi sebab saya pertamanya saya alahan tak boleh habuk. Kedua, saya tak boleh cuaca sejuk. Kan, tak boleh sejuk. Kalau sejuk, asyik bersin. Hingung pun meleleh. Kedua, saya tak boleh cuaca panas. Kalau saya cuaca panas, saya akan berpeluh. Peluh tu akan mengakibatkan gatal pada bahagian belakang, bahagian kulit, bahagian kulit semua akan gatal. Jadi saya alergi habuk, saya alergi cuaca sangat sejuk tak boleh, cuaca panas pun tak boleh. Kemudian ada serta-serta makanan yang alergi juga. Tapi saya tak pasti makan lain. Saya pasti ialah coklat sebenarnya. Saya suka makan coklat. Ya, saya suka makan coklat, kek coklat, suka makan. Tapi sebenarnya di sebalik makan coklat ni dia ada kesan pada saya lah. Dia kena sakit perut, cirit-birit. Tapi saya nak makan juga. Saya suka coklat. Tak ada arah lah. Ini masalah yang saya alami. Hidung mata berair, gatal muka sebab berabuk. Kemudian pada pelipat gatal kalau cuaca panas, merah-merah. Kemudian cirit-birit pada makanan. Ini apa yang saya buat? Pertama, saya minum kopi. Saya amalkan kopi. Daripada zaman saya di Pak Asasi tu, amalkan kopi. Sampai saya dah bekerja pun dulu kan. Dia berkurangan. Gejala tu berhenti. Hidung saya tak berair. Lama-lama saya amalkan kopi CEO, hidung saya tak berair dah. Kan, tak berair. Sekali-sekala tu akan berair, tapi dia akan berhenti awal lah. Dia akan berhenti pukul 8, berhenti dah. Kan, dia tak akan melarat sampai tengah hari tu. Kalau tidak, kena bawa kain. Ni dia berair sikit kan. Tahan-tahan, gosok-gosok macam ni. Dia taklah teruk. Dia akan berkurangan. Sekarang tak ada lah pagi-pagi. Kan? Okay. Kemudian kalau cuaca sejuk, berhabuk, bila saya mengamal kopi ni, dia membantu juga sudut-sudut yang lain. Maknanya segi habuk dia dah kurang dah alahan. Kalau saya buat kerja, membersihkan habuk, contohnya kipas sebagainya, saya akan pakai mask. Nak buat kerja habuk ni pakai mask. Sebab yelah kita kena elakkan jugalah. Supaya kita kurang simptom alahan tu. Yang sama, masih lagi pakai minum kopi. Kemudian kalau gatal-gatal, pakai Bo Green Z. Kalau gatal-gatal siap lipat, pakailah Formin Dew. Supaya tak melarat. Ni Alhamdulillah. Masalah ni dia berkurangan sampai hari ni. Nak kata tak ada 1% tu, tidaklah. Ada lagi 10%. Cuma dia berkurang sangat banyak berbanding dulu. Kalau dulu ni memang sangat teruk lah. Macam-macam tak kena kan. Kalau zaman sekolah menengah, sampaikan gatal-gatal, kudis, kena bawa doktor cucuk sebab dia berair tempat luka tu kan. Dulu zaman sekolah tak jumpa Lindsay. Sekarang Alhamdulillah dah boleh, tak ada masalah lah. Saya pun terbiasa bila buat kerja tak takut habuk. Kan? Sebab dia rasa okey, tak masalah. Kan? Kalau makan je, Dr. Berry ada. Kan?
it's okay lah, it's okay kan. Lama kelamaan sistem imun kita akan apa kata, diselaraskan. Masalah-masalah begini. Jadi amalkan produk-produk ni, pastikan di rumah kita wajib ada kopi, wajib ada lactoberry, wajib ada Yungkin I, Ganoderma ni standby kan, takut tiba-tiba ada alergi berlebihan. Kemudian green tea sentiasa ada di samping untuk gosok gigi, juga menjadi first aid untuk gatal-gatal, ya, untuk kecemasan seperti terkena minyak panas kan, boleh sapu. Kalau pasal di media sosial, ada orang kata ubat gigi tidak selamat untuk masalah dia terkena bahan panas kan. Sebenarnya tak tepat. Kenapa tak tepat? Sebab bukan semua ubat gigi sama. Kalau pukul rata semua ubat gigi sama, tidak. Sebab green tea dia lain pada yang lain. Green tea dia tak sama macam ubat gigi lain. Green tea memang dicipta bahan semula jadi dan dah terbukti pun ada je di kalangan pengguna Syahor, bahkan Go Diamond kita pun pernah bila dalam kecemasan terkena bahan yang panas sampai bahan panas pada periuk panas, periuk tekanan tinggi kan, sapu semua green tea, maka jadi first aid, selamat. Tidak ada kesan buruk lah daripada kemalangan terkena haba minyak air panas periuk tekanan tinggi tu. Ya. Bahkan banyak lagi, saya sendiri pun kena minyak panas kalau masak pun pagi ni tak ada masalah. Isteri kena minyak panas, sebab cepat-cepat ambil green tea sapu, tak ada masalah. First aid kit lah. Standby green tea wajib ada. Ya. Okay. Kemudian YKI sangat bagus untuk orang yang ada masalah buah pinggang. Ya. Tengok dalam pembentangan saya cerita tentang kelebihan YKI. Dalam episod yang kedua itu kan, tentang chronic kidney disease CKD serta peranan YKS. Dan Formindew ni wajib ada lah. Wajib ada juga untuk cuci muka kita. Kalau tidak ada set, kita tak ada set Aquasense yang lain, set cuci muka yang kosmetik lain, maka Formindew ni minimum lah. Minimum wajib ada untuk pembersihan muka kita serta pembersihan pada kulit-kulit yang gatal. Formindew ni selamat digunakan untuk semua, bayi sampailah kepada orang tua, selamat, jangan bimbang ya. Okey. Jadi alhamdulillah ini perkongsian saya tentang masalah alergi, alahan dan serta peranan produk-produk linzi membantu anda menangani masalah linzi. Pastikan kita mengambil tindakan yang betul ya, tindakan yang betul dan tepat semasa berhadapan dengan alergi ataupun alahan, khususnya semasa berhadapan dengan anafilaksis ya, alergi yang sangat teruk. Maka segeralah ambil tindakan kecemasan. Jangan kita lengah-lengahkan dengan memberi produk linzi pada ketika itu. Memang tak boleh dah, tak boleh masuk linzi dah. Bila lidah membengkak, saluran pernafasan membengkak, maka perlu tindakan kecemasan segera. Selepas tu dah selesai rawatan di hospital, maka barulah bagi linzi dekat dia, YKS ke, YKI ke, kopi sebagainya. Sebab masa tu dah stable sikit keadaan dia. Dan tuan-tuan jangan takut untuk bawa ke hospital kerana kos mahal. Sebab bila sampai ke unit kecemasan, bantuan akan diberikan terus pun tanpa tunggu duit kita bayar. Tak ada, jangan risaulah. Kan? Kalau kena bayar pun RM1 je. Jangan bimbang. Kalau kena bayar pun RM1 pun. RM1 tu pun dah bayar lepas settle rawatan pun boleh bayar lagi. Katakan lupa pula bawa dompet RM1, tak ada. Tak ada masalah. Jangan bimbang, jangan takut sebab kos mahal. Bawa ke hospital kerajaan di unit kecemasan tu, bawa je. Jangan fikir duit tak ada, bawa je. Bawa je, selesaikan dulu. RM1 je kena bayar ya. Okey, bawa ke klinik kesihatan boleh juga kalau masa tu siang kan. Bawa hospital klinik kesihatan yang terdekat unit untuk dapatkan bantuan kecemasan. Baik, alhamdulillah ini saja perkongsian saya untuk tajuk pada malam ini. Semoga memberi manfaat untuk tuan-tuan puan untuk mengendalikan kes ataupun menguruskan masalah alergi ini. Baik, kita ada masa sedikit. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan? Dekat chat tu ada, chat dia cakap. Apa jawapan paling sesuai jika ada orang baru tanya apa bukti linzi selamat untuk diri? Kajian saintifik dan lain-lain. Okey. Lain. Okey, baik.
Kalau kita tengok pertama sekali kita kena tunjuk buku hijau. Buku hijau Galdemar the Ultimate Herb kan, Galdemar the Ultimate Herb. Bahawa linzi kita ni memang saya tunjuk kejap Saya cari saya ada tunjuk bawah ni. Sebentar bismillah, mana gambar tu. Okey. Saya tunjuk gambar ni sekejap. Sebab ni pun Syang Ho Shai lah. Saya tunjuk bismillah. Saya besarkan. Okey, bismillah. Okey. Jadi sebenarnya dalam linzi, kalau kita pasal linzi ni, linzi dari segi sejarah dia memang dalam buku perubatan Cina zaman dahulu, Shenong by Chia Jing, dia bagikan herba ni untuk perubatan 3 jenis, 3 kategori. Grade tinggi, grade sederhana, grade rendah. Grade tinggi ni grade yang premium. Bermaksud obat ni tak ada toksik, tak ada kesan sampingan, dapat mengekalkan kecergasan, melanjutkan usia, bahkan diamalkan jangka masa panjang pun boleh. Ambil yang paling mudah, tidak bertoksik, tiada kesan sampingan. Yang kita bimbang untuk bagi pada bayi sebenarnya sebab takut toksik, tak ada kesan sampingan. Bahkan kalau tengok pada produk linzi kita ni, yang paling serius dipandang oleh orang Malaysia ialah KKM. Jadi memang produk linzi kita ni semua YK2, YK1, Jia, termasuklah di Kebadan Targeted Linzi, semuanya berdaftar dengan KKM, dan semua yang berdaftar ni kalau ditengokkan semua bahan aktif dalam tersebut hanyalah linzi. 100% linzi. Maknanya selamat untuk diberikan pada bayi. Cumanya bergantung pada cara. Bahan tu selamat, bahan tu selamat diberikan. Cuma cara nak bagi tu pun kena betul juga. Cara nak bagi kena betul. Sebab kalau untuk kanak-kanak ni, untuk bayi utamanya, nak bagi mesti bentuk cecair, tidak terlalu pekat dan kuantiti yang sedikit-sedikit. Kena bancuh dulu, jaga kebersihan shrink, kebersihan air. Itu yang mustahab. Sebab memang ada kalau nak cari kajian, banyak kajian sebenarnya. Cuma kita nak buat posting, nak tunjuk tu boleh juga cari. Kalau saya ada kesempatan saya akan tunjukkan. Tapi memang ada banyak kajian di scholars tentang linzi ni, triterpenes. Sebab komponen utama linzi, triterpenes, polysaccharida peptide dengan nucleic acid semua ni, protein LZ8 linzi ni selamat diberikan pada bayi. Sebab dari dulu lagi dah kita tahu dia ni adalah grade yang premium yang tinggi. Itu segi tapi paling simple sekali lah. Kalau paling mudah KKM lah. Selamat. Disahkan selamat. Bahan aktif dia linzi saja. Cuma cara nak bagi kena betul kan. Kalau nak bagi kalau dulu macam sebelum ada YK targeted linzi dulu kan semua kapsul. Takkan nak bagi kapsul pada bayi kan, pada kanak-kanak yang tak ditelan lagi kan. Maka kita buat bentuk cair paling mudah ditelan. Takut pahit campur dengan lactoberry. Dia selamat untuk baby lah. Boleh Cik Baiki. Kalau untuk scientific evidence yang betul-betul solid, kita kena print out journal ya. Sebab memang ada lah satu paper, banyak paper lah yang kat sini saya tengok paper daripada tentang fungsi immunomodulator pada triterpene ni. Boleh bagi menunjukkan boleh bagi kanak-kanak. Kajian dia ni dia gunakan sampel kanak-kanak, boleh bagi kanak-kanak. Saya sendiri pernah bagi, kalau saya sendiri, dan saya percaya banyak lagi orang lain, Syang Ho yang ada baby, pernah bagi pada baby. Saya ada 3 orang anak, 3 masa baby pernah bagi. Alhamdulillah selamat membesar hingga hari ni. Sebab kita nak bagi dia discharge hospital, liver dia okey, boleh adapt dengan darah kan, boleh buang, boleh berak, boleh balik. Maka kuning pun akan turun, tak kuning pun ada. Macam tu. Sebab kita nak anak-anak kita ni sihat kan. Ada orang food test yang tanya sebenarnya ni, sedangkan bagi anak antibiotik macam okey betul lah. Kalau benda lain contoh tak concern kan, kita boleh cuba compare antara linzi dengan antibiotik dia punya side effect dia.
Cuma dia orang, kalau dia orang akademik full text, baguslah sebab dia senang cerita. Cuba buat research sikit tentang side effect antibiotik dengan side effect ni. Memang produk ni ada sebenarnya. Kalau saya cerita, antibiotik ni dia ada keperluan dia pada orang-orang yang memerlukan. Memang antibiotik ni perlu ada sebab tak semua orang mampu beli Linzy. Kalau saya lah, pandangan saya, semua nak beli Linzy. Cuma kena faham, kena tahu. Jangan sekadar bagi, tapi kena tahu. Siapa kena tahu? Siapa saya kata kena tahu tentang antibiotik ni? Dia punya fungsi dia, tujuan dia dengan side effect dia. Supaya kita boleh target anak kita ni jangan selama-lamanya bergantung pada antibiotik. Biar dia boleh ada sistem imun yang kuat. Kan? Boleh strong lah, boleh resilient lah sistem imun dia berhadapan dengan pelbagai masalah. Sebab antibiotik ni sendiri pun tak elok bagi kerak. Bagi kerak. Biarlah dia kalau nak bagi pun keadaan tertentu, setahun sekali ke bila perlu kan, bila tak ada Linzy kat rumah. Kebetulan waktu tu ekonomi dia tak bagus, Linzy tak ada kat rumah, rawatan yang sesuai lagi klinik hospital, bagi antibiotik, tak apalah, ambil ketika tu, nanti belilah Linzy, beli Dr. Berry, bagi balik untuk pulihkan sistem imun perut dia. Tapi sebenarnya setiap ubatan moden kan, dia tak sembunyi side effect dia. Linzy pun sama. Kan, tuan boleh buku hijau, boleh cerita semua side effect dia. Itu bandingkan. Kita sendiri buat pertimbangan. Saya kalau saya ada bajet, saya nak bagi nak saya semua makan Linzy. Tapi bila keadaan kita tiba-tiba ekonomi kita tak bagus, kan, apa langkah terbaik nak selamatkan anak kita? Linzy tak mampu nak beli. Sementara bawa pergi hospital, dapatkan rawatan yang paling tinggi itu. Bila dah makan antibiotik, anak kita makan antibiotik, apa kita nak buat? Bagi Dr. Berry lepas tu. Bagi Dr. Berry banyak-banyak. Supaya perut ni boleh balance balik ekosistem dia. Kalau tidak, nanti dia akan buat masalah lain. Ya. Okey, baik. Bagi dos yang betul lah, bagi dos yang betul. Okey, ni boleh nanti boleh ni jawapan yang saya boleh bagilah. Biasanya macam itulah. Kalau nak bagi Linzy, bagi betul-betul. Kalau tak mampu bagi betul-betul, tak cukup knowledge, maka kena bagi knowledge yang tepat. Kalau tidak, kalau nak bagi antibiotik, tak nak bagi Linzy, bagi antibiotik. Antibiotik pun kena bagi dengan atas nasihat doktor. Jangan beli antibiotik sendiri. Masalah sekarang ni, ada orang beli antibiotik sendiri kan. Tak boleh. Bagi antibiotik yang telah prescribe oleh doktor. Subscribe lah. Di-prescribe, dikeluarkan oleh doktor. Ikut nasihat doktor. Banyak mana makan, tempohnya berapa lama, kan, berapa kali sehari. Antibiotik sangat serius. Ya? Okey, baik. Itu sajalah. Okey, jadi untuk sesi slot bicara sihat ni, kita melabuhkan tirai bicara sihat dan bisnes untuk tajuk alergi serta peranan YKS YKK. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang meluangkan masa bersama-sama saya untuk berbincangkan tentang alergi serta peranan YKI, YKS atau Berry. Sebenarnya tadi saya diralat sikit yang untuk masalah buah pinggang ini ialah YKK dengan YKS, YKI lain, YKI rhinitis allergic. Okey tadi. Yang saya sebutkan tadi lah. Okey, baik. Tiba-tiba masa kita masuk pada slot yang seterusnya, iaitu tahsin tilawah. Tahsin tilawah. Kita sambung pada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat yang ketiga. Saya share surah Al-Mulk ni, ayat yang ketiga. Tak boleh share.
Okey, baik. Saya share. Okey, baik. Surah Al-Mulk, itu dah baca ayat 1 sampai ayat kedua. Mari kita lihat pada ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga dan keempat. Ketiga dan keempat. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور. Ayat yang ketiga ini allazi khalaqa sab'a sama. Di sini jaga panjang pendek. Sebab sini pendek. Sab'a samawatin tibaqa. Samawatin tibaqa, tanwin jumpa dengan ta ni, dia dengung. Dengung kalau bagi orang dah belajar tajwid mungkin tahu sini dengung ikhfa. Cuma dengung ikhfa ni kalau kita belajar mendetail lebih dalam sedikit, dengung ikhfa ni ada dua jenis dengung ikhfa. Pertama, dengung ikhfa tu akan menjadi tebal apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la, huruf yang diangkat, ditinggikan pangkal lidah. Manakala dengung ikhfa akan menjadi nipis bila bertemu dengan huruf-huruf bersifat istifal. Tenang je, macam mana nak bezakan huruf istifal, huruf-huruf bersifat istifal dan huruf-huruf bersifat isti'la. Kita ingat huruf sifat isti'la aja. Sebab huruf hijaiyah ada 29. Maka huruf-huruf isti'la ada 7, bakinya 21 huruf semua jadi huruf yang istifal, yakni huruf yang nipis. Istifal ni bermaksud huruf yang nipis. Jadi isti'la ni contohnya apa ni? Contohnya macam sa, ba, ta, za, ra, qa, kha. 8 8. Sa, ba, ta, za, ra, qa, kha. Ni huruf-huruf isti'la. Ataupun dipanggil bahasa Melayunya huruf-huruf yang tebal bacaannya. Ke arah o. Yang lain tu semua nipis. Lawannya yang tiada di sini, yang tiada di 8 tu nipis. Nipis ni bermaksud sebutannya mesti rahang terbuka. A, ba, ta, ja, za. Buka. Jadi kalau tanwin jumpa ta, huruf isti'la, maka bunyi dengung tu tebal. Tiu, samawatiu. Tiu, dia tak boleh baca samawatiu. Tu nipis, nyaring. Kalau nipis nyaring tu tak kena. Tapi kalau susah nak buat, bagilah nipis nyaring tak apa, sebab dia bukan kesalahan yang berat, kesalahan yang ringan lah. Tapi bagi orang yang belajar, dia kena bagi tepat lah, tepatnya. Okey, samawatiu tibaqa. Okey, berhenti sini tiba, tibaqa. Qa 2 harakat. Berhenti di sini mad iwab. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tafawut nipis pula pendek. Sebab di sini waw ni bukan huruf mad. Waw di sini fungsinya waw di sini sudah berbaris. Waw di sini berbaris hadapan. Tafawut. Maka waw ni bukan huruf yang memanjangkan baris depan, sebab waw di sini waw berbaris. Kalau waw yang memanjangkan baris depan, waw mat dipanggil. Waw mat ni dia mesti datang selepas huruf. Dia datang selepas huruf yang berbaris hadapan. Waw mat yang nak panjangkan baris depan itu, kedudukannya mesti datang selepas huruf yang baris hadapan. Tapi yang ni dia bukan datang selepas huruf baris depan, sebab dia sendiri yang berbaris hadapan, maka dia pendek. Tafawut. Tafawut. Gitu ya. Ta ni dia sifat terlepas udara. Kalau kita baca tafawut, dia kurang tepat, dia terlepas udara sikit. Tafawut. Kalau kita baca tafawut, tu dah tersilap sikit sebab ada bunyi sofir. Dia siran seperti ular. Sifat sofir tu, itu sifat pada sin. Maka kena elakkan, kita kena lemahkan pegangan kita, jadikan dia sebagai tafawut. Tafawut. Gitu je. Wut.
Ya, yang keluar tu udara, bukan bunyi. Ya. Okey, kemudian farji'il basara hal tara min futur. Okey. Kemudian seterusnya ayat keempat, summa rji'il basara karrataini ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kalau nafas kita pendek, kalau nafas kita panjang, kita boleh habiskan satu nafas ayat keempat ni, okeylah, tak masalah. Tapi kalau nafas kita pendek, kita boleh berhenti dekat ilaik. Yanqalib ilaik. Bila berhenti dekat ilaik, berhenti sekurang-kurangnya dua harakat. Ilaik. Kemudian sebab kita berhenti ni tengah-tengah ayat, maka kita kena ulang balik lah. Ulang balik untuk mengelakkan jadi ibtidak yang buruk, qabih. Maka kita ambil yang qalib lah, paling sesuai sekali. Ya. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Okey, baik. Dalam ayat keempat ni juga, di perkataan wahwa ni, kadang-kadang orang tersalah baca, dia bunyi wahuwa hasir, wahuwa hasir. Sebutan wa ni dia tak tepat sebab bunyi wahuwa. Dia tak betul sebab sebutan wa tu bukan lahjah Arab. Jadi sepatutnya bukan wahuwa hasir, wahuwa hasir. Jangan wahuwa hasir. Kita mungkin tak perasan. Kita baca wahuwa. Salah, tak tepat. Okey, ni ayat keempat. Okey, sampai ayat keempat dulu. Jadi, ada siapa tak di kalangan kita yang nak cuba baca ayat keempat? Boleh? Cuba. Siapa nak cuba ayat keempat surah Al-Mulk ni? Ada? Okey. Kalau tak ada, kita teruskan satu ayat lagi. Satu ayat lagi ya. Okey, baik. Ayat yang ke-5 ni agak panjang sikit. Macam mana cara kita nak baca ayat yang panjang ni? Baik, kalau tengok ayat yang ke-5 ini, dia di pertengahan tu ada tanda waqaf sad lam. Tanda waqaf sad lam ni dipanggil tanda wasal aula. Wasal aula. Apa maksud dia? Maksud tanda wasal aula ialah berhenti di sini boleh. Berhenti di sini boleh. Dibolehkan. Cumanya wasal aula ni sambung lebih baik. Nak berhenti boleh, tapi kalau nafas panjang nak sambung itu lebih baik. Sambung sampai hujung ni lebih baik. Bila nak berhenti, kalau nak berhenti dah, dia ayat ni, inilah tempat paling comel berbanding dengan tempat-tempat lain dalam ayat ni kan, tempat-tempat lain dalam ayat ni, di sini yang paling comel kalau nak berhenti. Kenapa comel berhenti di sini? Sebab kalau berhenti di sini, tak perlu ulang balik. Kalau tempat lain tadi, yang qaliba ilaik, yang tu berhenti tempat tak ada tanda waqaf, kena ulang balik untuk mengelakkan maksud yang buruk. Tapi kalau tempat macam ni, tak perlu ulang balik, jalan terus. Contohnya saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Okay, Subhanallah azim. Maknanya kita berhenti, kita jalan terus kan, tak perlu kita ulang balik. Ada sebab kenapa tanda waqaf di situ. Tanda waqaf ni sebenarnya ijtihad ulama. Ijtihad ulama sebab itu tempat paling sesuai. Kenapa tanda sad lam, bukan qaf lam, bukan lam alif, bukan jim? Ada sebabnya. Sebab contohnya tanda sad lam ni, kenapa dia kata sambung lebih baik? Sebab apa sambung lebih baik? Kerana ayat selepas ini, dia ialah ada kaitan maksud dengan ayat sebelum. Kalau kita mengambil maksud ayat sampai takat sad lam ni saja, dia tak lengkap lagi, dia tak sempurna. Dia boleh berhenti.
Tapi maksud ayat tu tak sempurna lagi dari segi makna. Maka jangan lupa ambil ayat lepas tu ya, bagi melengkapi maksud ayat ini. Tu tujuannya beza sod lam, beza qaf lam. Kalau qaf lam, dia bezanya qaf lam sempurna. Takat ni kalau qaf lam di sini maknanya maksud ayat sudah sempurna pada takat ini. Ya, dia tak bergantung pada ayat selepasnya, tidak. Tu bezanya. Sod lam, qaf lam sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi cukuplah sedikit pengisian kita pada malam ini untuk slot tahsin tilawah sampai ayat yang kelima. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bicara sihat dan bisnes episod yang ke-6 insyaAllah. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi semua. Terima kasih banyak atas penyertaan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas perkongsian ilmu yang sangat-sangat hebat. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Sebab setiap minggu bila ada perkongsian pasti ada sesuatu yang baru dikongsikan. InsyaAllah. InsyaAllah sentiasa cuba beri yang terbaik insyaAllah. Amin.